Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita buka majlis kita pada malam ini dengan sama-sama membaca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Agak-agaknya dekat konsert dia buka dengan Al-Fatihah ke? Jadi kita mulakan pada malam ini majlis kita, walaupun kita nak bergembira, kita nak berseronok, kita nak dengar tazkirah, kita ketawa, kita bergurau, kita dapat ilmu dan insya-Allah kita balik kita dapat juga pahala daripada Allah. Okey. Insya-Allah. Alhamdulillah tahun lepas kita dah berjumpa di sini dan kali ini program kali kedua kita jumpa di sini. Tahun baru, tahun depan nak jumpa lagi di sini. Jadi kalau nak jumpa lagi kena buat apa? Kena datang lah kalau ada. Jadi Alhamdulillah untuk slot kita pada malam ini, kita ada tetamu kita yang istimewa, iaitulah Diana Amir dan juga Abby Abadi yang akan bersama-sama dengan kita. Abby ada kat belakang, cuma sekejap lagi akan masuk lah, sebab tadi dari belakang sembahyang tu. InsyaAllah pada sekarang ini, kebelakangan ini, masyarakat semakin jelas. Ada masyarakat yang mula datang, mula bersungguh untuk menghidupkan dan menghadiri majlis-majlis ilmu. Kalau dulu kita jarang dengar program sambutan awal tahun dengan adanya majlis-majlis tazkirah, majlis-majlis perkongsian pengalaman yang nak mengajak masyarakat supaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, khususnya golongan remaja, orang muda. Saya rasa yang saya nampak pada malam ni yang berada di saf-saf depan, tadi saya sampai di sini pukul 6.30. Dah ada dah sahabat-sahabat yang di saf awal ni. Kita beri tepukan pada orang yang sampai awal. Tahniah, ini kesungguhan. Tapi tak tahulah nak datang nak duduk depan, nak tengok ustaz ke nak tengok yang kat sebelah ustaz. InsyaAllah dua-dua dapat pahala. InsyaAllah kita berebut bagaimana. Kan? Sebab saya ada bagi tahu sahabat saya. Ada sahabat yang saya jumpa yang adalah saya duduk sembang-sembang muda yang lebih kurang kita. Saya kata jomlah datang ke dataran Shah Alam malam tahun baru, insya-Allah. Saya punya slot lepas maghrib. Saya bagi tahu kat sahabat tu. Dia kata, "Oh, ustaz lepas maghrib." Dan saya tanya, "Boleh datang tak?" Dia kata, "Tengoklah dulu, kalau free saya datang ustaz." Lepas tu saya bagi tahu dia, slot saya lepas maghrib tu dengan Abby Abadi dan Diana Amir. "Oh, saya boleh datang." Tapi saya tak nak bagi tahulah dia ada kat sini ni. Tak apa. Moga-moga kita berkolaborasi. Kita bekerja sama. Inilah kerja Islam. Kerja Islam tak boleh buat seorang-seorang. Bukan ustaz seorang, bukan penceramah seorang, bukan yang jaga mikrofon. Kita bekerja sama, kan? Apa yang penting? Kita bekerja sama. Matlamat kita nak mendaulatkan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Matlamat kita nak mencari keredaan Allah. Boleh? Okey. Untuk memulakan perbincangan kita pada malam ini, saya rasa saya tak perlu perkenalkanlah. Semua kita kenal Diana Amir yang merupakan seorang selebriti kita di Malaysia ini, yang alhamdulillah Diana telah memilih untuk bersama pada kebelakangan ini dalam program-program keagamaan. Panel seorang lagi tak sampai lagi ke? Ada sekejap lagi sampai. Dah? Okey. Sekejap lagi. Jadi kita faham sebenarnya, walaupun mungkin saya nampak kat belakang ibu-ibu. Okey. Silakan, alhamdulillah panel kita seorang lagi. Sini. Saya tengah tak boleh, bahaya. Okey.
Jadi alhamdulillah malam ini kita berada dalam majlis ilmu, dan saya nampak di belakang sana mungkin kalau ada yang tak berapa selesa, tak ada masalah. Kita berada dalam majlis ilmu dan kita bersyukur kepada Allah, cuaca malam ni cantik, dan kita berdoa moga-moga Allah Subhanahu wa taala memudahkan, melancarkan program kita pada malam ni insya-Allah. Amin insya-Allah. Okey. Sekarang kita sekarang ni dalam suasana di Malaysia, banyaknya program-program agama, banyaknya pelibatan sebahagian daripada artis-artis kita yang mula terlibat dalam program-program agama dan program dakwah. Abby sendiri di Kuala Lumpur, di Johor, di Terengganu, di Kelantan, di Anamir pun dimaklumkan baru balik dari Terengganu. Makan kepuk tak? Makan kepuk. Kalau kita Terengganu tak makan kepuk rugilah kan. Nah, jadi alhamdulillah untuk mula ni dari segi Abby sendiri pengalaman program dengan penceramah ustaz-ustaz, mungkin saya nak tanya dululah untuk permulaan perbincangan kita. Antara ulama-ulama di Malaysia ataupun tokoh-tokoh pendakwah yang ada di Malaysia ni, personally Abby sendiri yang Abby cukup kagumi, respect, yang mungkin kita kata boleh memberi inspirasi pada Abby sendiri, mungkin boleh share sikit untuk permulaan malam ni. Takbir. Allahu Akbar. Masya Allah. Dia orang suruh sekali lagi. Takbir. Allahu Akbar. Masya Allah. Allahu Akbar. Jarang kita program orang perempuan yang menggenggam takbir. Nah, ini semangat yang sepatutnya ada kepada semua ibu-ibu dan para belia wanis dan wanita-wanita kita insya-Allah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera pada yang bukan beragama Islam kalau ada. Pertama sekali pada yang kita muliakan Allah Subhanahu wa taala, pada yang kita kasihi, selawat dan salam ke atas Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada yang saya kasihi dan saya hormati moderator pada hari ini, Ustaz Nur Hisham. Lama tak jumpa Ustaz. Tak sihat? apa. Alhamdulillah. Isteri malam ni bertambah sihat malam ni. sebab tengok sahabat-sahabat ramai. Okay, pada kawan seperjuangan saya, Diana Amir, sihat? Sihat alhamdulillah. Seronok jumpa Tok Guru. Alhamdulillah seronok sangat-sangat. Allahu Akbar. Apa soalan tadi lupa dah. Tengok ustaz apa lupa soalan. Gini, makna kita nak share dulu, mungkin boleh bagi inspirasi pada Abby sendiri secara personally. Kita di Malaysia ni ramai tokoh-tokoh ulama kita, guru-guru yang membimbing kita. Mungkin Abby boleh share seorang yang Abby rasa Abby kagumi, yang ialah dalam dunia dakwah ni. Saya boleh ambil sikit tak dari awalnya kenapa saya boleh jadi macam ni? Boleh silakan. Saya sebenarnya bersyukur saya dapat berada di majlis ni pada hari ini. Bangga saya nak bagi tahu, saya memang dari kecil dibesarkan di kawasan Selangor. Jadi bila berlakunya penghijrahan saya, kebetulan Selangor dipegang oleh orang-orang yang mendekatkan kita pada agama. Ya Allah, saya rasa sesuatu yang sangat benda yang saya patut syukurkan, yang mana saya banyak benda lah yang saya patut syukurkan dalam masa terdekat kebelakangan ni, yang mana pertama sekali saya bersyukur sangat. Semua pun tahu kita berada di akhir zaman, bila ramai yang menolak agama tanpa sedar, yang menolak alim ulama, yang menolak orang yang mengajak pada kebaikan, tapi Allah dekatkan saya dengan dia. Alhamdulillah. Saya tak tahu, ini saya rasa sedih semacam. Macam mana nak cakap? Maknanya saya dapat sesuatu yang tak ada dalam diri saya dulu. Sewaktu saya menunaikan umrah, tak ada kena-mengena dengan parti politik ke, tak ada kena-mengena dengan mana-mana individu. Saya bersyukur sangatlah bila Allah menduga sebenarnya Allah nak kita dekat dengan dia, Allah nak kita selalu ingat pada dia. Jadi bila beberapa kejadian berlaku dalam kehidupan saya, saya kenal dunia saya. Saya bukanlah masa duduk dalam dunia lama,
ada ambil tahu tentang yalah yang saya sebut tadi, program dakwah ataupun ustaz-ustaz ke di Malaysia ni, ulama-ulama kita? Okey, ikutkan sebenarnya dulu bukanlah bermakna tak ada agama langsung. Agama ada selalu dalam hati sebab maksud saya tu anak-anak saya didik daripada kecil, daripada umur 4 tahun belajar mengaji. Anak saya sekarang dah pandai baca Quran walaupun dalam usia 9, 7. Maknanya saya memang dari dulu nak anak saya dekat dengan agama sebab saya takut anak saya rosak. Saya ada perasaan tu lama. Sedemikian yang dimiliki oleh setiap ibu-ibu sebenarnya yang ada di kan kita. Memang ibu-ibu merasakan jiwa ibu itu nak anak dia supaya berjaya di dunia dan di akhirat. Jadi bila beberapa kejadian berlaku dalam kehidupan saya kenal dunia saya dan Allah buka jalan saya, buka hati saya untuk menunaikan umrah lah. Sebab masa tu saya memang minta pada Allah supaya tunjukkan satu jalan yang lebih baik sebab saya dah tak ada arah dah masa tu. Tapi saya bersyukur lah, saya tak buat benda pelik-pelik, tak makan Panadol banyak sampai pengsan, tak rasa macam nak bunuh diri, tak ada. Saya nak Allah, ya Allah tolonglah aku ya Allah sebab dah tak tahu nak buat apa, dan Allah buka pintu hati saya untuk menunaikan umrah. Jadi yang menjadi turning point yang betul-betul membuat totally insya-Allah nak terus berubah tu kat mana tu? Okey, sesuatu yang saya rasakan sangat berbeza sewaktu saya menunaikan umrah, yang mana masa nak pergi pun takut sebab banyak dosa. Selalu dengar orang kata nanti Allah balas gini, Allah balas gitu kan. Jadi bila saya diizinkan sampai dekat sana, saya bersyukur sangat. Ya Allah, baik sangat layanan Allah pada saya. Saya tak melalui apa-apa kepayahan langsung, yang mana dekat sana banyak benda yang menyedarkan saya lah. Saya jadi seronok, tak tentu hala nak beribadat. Macam benda yang tak berlaku pada saya dulu. Rasa satu kemanisan lah. Seronok sangat, rasa macam ya Allah nak kejar sangat sembahyang fardu, apa benda yang saya boleh buat lah. Saya duduk lama depan Kaabah. Jadi saya tak tahulah, mana Allah tahu apa ada dalam hati kita. Jadi dekat sana Allah ilhamkan saya dengan satu doa. Bila saya balik, saya bercerita dan ustaz tu kata itu ilham dari Allah, maknanya insya-Allah Allah kabulkan. Jadi doa tu macam ni, saya lama depan Kaabah, Allah ilhamkan saya dengan doa ni, ya Allah ya Tuhanku, Kau tanamkanlah iman dalam hatiku ya Allah. Kau tanamkanlah iman dalam hatiku ya Allah. Kau tanamkanlah iman dalam hatiku ya Allah. Benda tu yang saya ulang banyak-banyak kali ustaz, yang membuatkan saya rasa. Itu masa di Mekah lah ke bila dah balik Malaysia? Tak, masa depan Kaabah. Saya berada depan Kaabah hari kedua, ketiga, memang banyak masa. Saya tak ada sana nak buat apa kan, tak ada nak kejar apa. Jadi banyak masa saya itu yang selalu adalah doa tu. Saya tak pernah terfikir untuk minta Allah tanamkan iman dalam hati saya. Jadi saya bersyukur sangatlah dalam keadaan yang saya masih bernyawa. Saya rasa berbeza sangat untuk diri saya. Saya nak pada agama Allah dan saya bersyukur saya dapat rasakan Allah seakan berlari pada saya. Alhamdulillah. Banyak benda yang Allah terangkan hati saya untuk faham, untuk terima. Jadi satu lagi yang paling saya syukurkan, bila mana semua orang pun kena tahu, kalau yang dah berkesempatan pergi dekat sana, setiap kali sembahyang fardu ada je sembahyang jenazah. Daripada saya tak pandai sembahyang jenazah, sampai saya pandai. Alhamdulillah. 4 kali takbir. Sebab benda tu dekat Kuala Lumpur kan, keadaan yang mana kalau orang pergi tengok orang meninggal, laki je sembahyang, perempuan macam borak-borak aje. Benda tu jadi macam benda yang saya ikut lah, keadaan yang mana saya ikut Islam tu, apa yang ada kat keliling saya rasa Islam sangat dah tu. Jadi itulah kelemahan saya. Saya bersyukur bila dekat sana, satu subuh tu saya nampak selepas subuh jenazah dibawa keluar, bukan satu ustaz, tapi 6, 7, 8, yang membuatkan saya tiba-tiba rasa takut sangat nak mati. Saya sebelum ni tahu pasal seksa kubur, pasal kita akan disoal balik apa saja yang kita buat dalam dunia ni di padang mahsyar, tahu. Tapi saya leka dengan dunia. Jadi dekat sana Allah sedarkan saya dalam keadaan yang saya masih bernyawa, dan saya bersyukur sangat-sangatlah. Dalam keadaan yang menggigil-gigil, saya takut, dan saya janji depan Kaabah yang saya nak jadi antara umat dia yang terbaik lah. Alhamdulillah. Suasana di Mekah yang membawa titik-titik perubahan. Dan sebelum saya sambung perbincangan kita, untuk makluman program kita ni sampai ke Isyak insya-Allah. FB banyak terlibat dalam program-program dakwah, tapi tak apalah, lepas ni mungkin boleh tak dalam pengalaman yang banyak
Boleh tak Abi share sedikit pengalaman yang rasanya paling Soalan istimewa? tadi tak jawab lagi. Ya. Soalan tadi Saya dah nak sampai dah, sampai dah. panjang sangat intro. Bukan, saya yang ulama yang saya tanya sebab tadi saya kan. tak nak orang Dia pun terima tak ingat dah fitnah soalan yang saya. tak, bukan, saya tak nak orang terima fitnah yang mengatakan saya berubah tu sebab saya nak syurga dengan pas. Saya tak faham kenapa orang boleh terima fitnah tu sebab semua orang pun kena tahu syurga neraka tu milik Allah. Kalau masuk pas belum tentu lagi masuk syurga kalau perangai pelik-pelik je. Betul Ustaz? Jadi saya bersyukur selepas penghijrahan saya, Allah aturkan saya, jalan saya bertemu dengan orang baik-baik. Jemaah PAS meraihkan saya, dan saya dapat jumpa dengan berdamping dengan ramailah orang yang memang betul-betul sayangkan agama, yang saya nampak macam sekufu lah dengan saya. Contoh macam ustaz, contoh ustaz sekufu lah pula. Tak, bukan, maksudnya seiring sejalan lah, satu arah. Memang setakat duduk bersembang dengan sahabat-sahabat yang berubah, sama ada sahabat itu yang artis ataupun yang bukan artis, yang berubah, antara nikmat terbesar yang Allah Ta'ala beri ialah sahabat-sahabat baru. Sahabat baru yang mendukung, yang support kita untuk jadi baik. Bukan saja artis, tapi sahabat-sahabat yang kita jumpa yang dulu lara, dulu tak pergi masjid. Dia kata, ustaz, sejak saya berubah, yang antara nikmat paling hebat dapat sahabat baru. Ini memang pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Memang menarik apa yang disebut tadi. Boleh sambung sikit lagi. Sikit lagi yang mana saya terus pada soalan ustaz. Kalau nak tanya pasal ulama yang saya memang di Malaysia ni ramai sebenarnya, ramai tokoh. Saya pun tak boleh sebut satu sebab saya sayang dekat ramai sangat ulama. Saya rasa bahagia sangat saya dapat berada di belakang barisan ulama. Alhamdulillah. Diana Amir macam mana? Diana sendiri dia banyak program-program ni untuk ice breaking dulu. Macam Diana sendiri dari segi pengalaman, duk kenal pendakwah-pendakwah, guru kita di Malaysia ni, mungkin ada orang yang Diana rasa Diana kagumi, Diana minat. Boleh share. Tuan Syed Nur Hisham, Tuan Padang. Ustaz Syed Nur Hisham, Tuan Padang. Jangan gitu, tak kena tidur saya mana ni. Itu dia nak intro untuk pembukaan. Maksud saya ialah guru-guru. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma yassir wa la tu'assir. Sebaik bini tak mari malam ni. Dah minta izin dulu dah. Dah call dulu awal-awal, jangan risau. Sila. Tentang ulama yang paling saya kagumi, sebab saya berhijrah ni pun disebabkan oleh sirah Nabi Muhammad SAW. Dan saya memang sebenarnya penceritaan tentang seorang Arab yang nak sangat berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW sebenarnya yang membuatkan saya menangis dan baru sedarlah tentang betapa saya jauh daripada agama. Masa tu saya belum ada rasa cintakan dan rindukan Nabi Muhammad lagi, tapi saya berasa pelik apabila kawan baik saya menangis apabila ada cerita tentang bagaimana Nabi Muhammad sehingga kewafatan baginda hanya menyebut ummati. Jadi saya ingin mengetahui lebih lanjut tentang Nabi junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Dan apabila saya mengetahui bahawa Ustaz Harun Din dapat berjumpa dalam mimpi beliau, dan yalah, sebab syaitan tak dapat nak menyerupai Nabi Muhammad, dan bila bermimpi berjumpa tu betul-betul berjumpa lah. Jadi saya kagum sangat. Dia nak tahu tu, dia nak baca ke ataupun tengok YouTube ke? Alhamdulillah, saya apabila sudah berhijrah ni, saya dikelilingi oleh orang-orang yang cintakan agama, yang banyak berkongsi agama dengan saya. Dan kalau kita tak minta pun orang akan bercerita, dan dari situ jugalah sebenarnya kawan-kawan yang tak berhenti nak memberi ilmu kepada saya, mereka lah yang banyak bercerita dan saya pun mendengar, dan dengan itulah alhamdulillah ilmu tentang agama bertambah, dan dengan itulah kecintaan saya terhadap ulama pun bertambah. Alhamdulillah. Kalau Abi tadi cerita pengalaman masa di Mekah, masa pergi buat umrah, mungkin Diana yang saya rasa baru lagi kan dalam setahun setengah ni, mungkin boleh share juga. Saya yakin ramai peminat-peminat Diana Amir Biabadi yang ada di sini, terutamanya sahabat-sahabat kita, anak-anak gadis kita di sana, yang boleh Diana sharekan pengalaman tersebut sebagai pembakar semangat. Mungkin boleh cerita sikit turning point tu.
Sampai okey. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma yassir wa la tu'assir. Yang dihormati moderator kita Al-Fadhil Ustaz Sheikh Nur Hisham Tuan Padang. Saya gurau je tadi sebenarnya. Saya tak ada pun minta izin dengan isteri ke apa, gurau je tak apa kan. Dan yang Tak dihormati apa, juga. buatlah lagi. Ya, doa tu. Okay. Dan yang dihormati sahabat saya Kak Abby, Abby Abadi boleh? Kak Abby Abadi dan semua yang hadir pada malam ini menyambut Ambang Maut. Ambang Maut ke Ambang 2013? Ambang 2013. Sebab kita paling dekat dengan mati kan, so agaknya boleh tukar kot Ambang Maut. Okay. Dan kepada kakak-kakak yang di belakang sana, saya nak bertentang mata dengan kakak-kakak tapi jauh no. So, Abang-abang pun tak apa. nanti saya juling, tak boleh. So tak apa kakak-kakak di belakang sana, alhamdulillah, terima kasih kerana hadir. Ini ialah pertama kali saya menyambut tahun baru dengan cara begini. Saya bersyukur sangat dengan nikmat Allah memberi kepada saya hidayah untuk sedar bahawa dunia ini hanyalah sementara, hanyalah tempat untuk mencari bekalan sahaja, dan yang abadi ialah akhirat kelak. Yang abadi ialah akhirat kelak. Ya, alhamdulillah. Kepada yang belum mengenali saya sebelum ni seorang pelakon, lebih banyak kepada filem, dan saya banyak bawa watak-watak yang pelik-pelik. Yang tak pelik saya tak ambil sangat sebab saya suka watak pelik masa itulah. Agaknya berapa filem dah berlakon? 13. Macam itulah lebih kurang. Filem. Kalau drama? Tak kira. Oh, tak ada. Tak ada, tapi saya tak kira lah berapa entah. Tak apa. Tak penting dah. Saya tak pernah lagi. Tak pernah. Mungkin lepas ni kot, insyaAllah. Aduh. Okey. Saya sebelum ni, kepada yang tak mengenali saya, alhamdulillah tak perlu Google. Yang belum mengenali saya tu, alhamdulillah lah, sebab yang mengenali saya tahu saya sebelum ni macam mana. Saya seorang yang yalah, tak menjaga aurat, tak menjaga solat, tak menjaga perhubungan dengan ibu bapa. Senang cerita, tak menjaga diri saya seeloknya lah sebagai seorang muslimah. Tapi panjang cerita dia sebenarnya. Macam mana? Nak pendekkan ke? Ringkaskan. Okay, ringkaskan. Tapi masa saya selepas saya menceburkan diri selama beberapa tahun, pada tahun lepas bulan 9, alhamdulillah, saya bertemu dengan seorang sahabat, dan yang pada ketika itu pun baru berhijrah sebenarnya. Tapi ketika saya bertemu dengan beliau menangis. Yalah, menangis. Dan saya sebagai seorang kawan baik, peliklah kenapa kawan saya menangis kan. Dan dia cerita dengan saya tentang itulah bagaimana Nabi Muhammad SAW sehingga kewafatan apabila ditimpa musibah hanya mengingati umati. Dan saya pada ketika itu tak faham apa yang sedih sangat cerita ni kan. Tapi okey, kawan nangis saya dengar je lah. Tapi Lepas tu bila saya balik, saya tengok YouTube imam muda bercerita tentang Nabi Muhammad SAW juga. Dan memang sebelum ni ramai orang yang tegur saya, yang cakap tak pakai tudung haram, kalau buat macam ni haram, itu haram sebagainya. Tapi saya tak terkesan di hati dan masa saya tu, cuma rasa marah. Kalau ada orang tegur, rasa macam mana? Lari 100 meter. Lari. Saya macam, alamak, kalau orang yang pakai tudung yang tegur saya lah kan, halah, macam pakai tudung tu baik sangat je. Saya cakap macam tu dalam hati. Saya rasa macam, walaupun saya tak pakai tudung, tapi hati saya baik tau. Macam tu lah saya cakap. Lepas tu saya macam ingat diri baik sangat lah. Macam tu. Dan saya sebenarnya, mak dan ayah saya membesarkan saya dalam keadaan suruh pakai tudung dan sebagainya. Dan saya sampai universiti saya pakai tudung. Tapi bila saya melibatkan diri dalam kebudayaan, tudung itu saya dah tak jumpa. Tiba-tiba hilang. Mana tudung saya ni, tak jumpa. Masa tu diminta supaya tanggalkan ke ataupun saja-saja? Tak ada orang minta. Tapi sebab saya tak tahulah, tiba-tiba ada minat kepada nak menari tu. Jadi saya pun bila menari pakai tudung pelik lah kan. Jadi saya pun hilanglah tudung saya. Lepas tu tapi pergi kelas saya pakai tudung. Sebab macam Cik Small lah. Sekejap ada, sekejap tak ada. Macam tu lah, pakai tudung, baju ketat.
Okey. Dia pemahaman tu tak betul lah. Tapi alhamdulillah, selepas sekian lama saya banyaklah buat salah dan sebagainya. Saya tak perlu ceritakan di sini, saya rasa ramai orang tahu tahap kenakalan saya. Tapi pada tahun lepas bulan 9, bila sahabat saya berkata begitu, dan apabila saya drive dan saya tengok YouTube imam muda tu bercerita, saya menangis. Tapi saya tak insiden lah. Saya menangis dan saya rasa macam, ya Allah, apa yang saya buat selama ni? Saya baru terfikir tentang, saya tahu azab dekat api neraka kelak, tapi saya tahu setiap orang yang menyebut la ilaha illallah akan masuk ke dalam syurga. Tapi kalau yang buat dosa tu akan masuk neraka dulu kan. So saya fikir apa tahu? Alah tak apa, nanti akhirnya masuk syurga juga. Kat neraka sekejap je. Padahal sekejap tu berapa ribu tahun, berapa ribu ratus tahun. Sedangkan kita kena pukul sekejap pun sakit kan. So baru saya terfikir, baru saya terimagine berada dalam keadaan saya di dalam api neraka tersebut, yang saya tak sanggup untuk diazab sebegitu rupa. Yelah, dekat sekolah cikgu cerita kalau tak pakai tudung rambut kena tarik. Dengar takut tapi tak termasuk dalam hati. Tapi bila fikir betul-betul, Allah beri kesedaran untuk betul-betul fikir, barulah saya tahu yang saya seorang manusia yang memang tak sanggup untuk hadapi segala azab tersebut. Dan dengan itu, saya pun belum berkahwin lagi. Saya punya dosa dikongsi bersama dengan ayah saya. Ayah saya yang mengerjakan solat, yang menjaga akhlak beliau, tapi saya pula yang cakap, Abah, I love you so much dan sebagainya. Saya cakap saya sayang ayah saya, tapi saya bagi dosa saya ke ayah saya. Dan mak saya pun sama jugalah. Mak saya selalu mendoakan saya, tapi saya duk buat benda-benda lara kat belakang dia. So saya tikam dia orang dari belakang. Bila saya jadi artis, saya berlakon benda yang pelik-pelik dan kontroversi yang pelik-pelik datang kepada saya, memalukan mak dan ayah saya juga. Masa tu dia orang marah ke, ataupun dah tak peduli ke, ataupun terus menasihat? Dia orang sedih, dia orang pernah nangis. Tapi saya punya degil tu, saya cakap saya minat berlakon dan saya itulah, walaupun saya tak pakai tudung tapi saya baik. Macam tu. Siap bagi dalil lagi. Allah tak tengok kat luar, Allah tengok hati. Kan? Masa tu berlakon cerita apa semua tak rasa bersalah pun. Tapi alhamdulillah lah, apabila saya diberi kesedaran tersebut, walaupun sebelum ni orang cerita macam-macam kat saya tak nak terima, tapi bila Allah nak tolong saya, senang je hati itu switch, senang je hati itu berubah. Dan saya terus rasa satu semangat, ialah bila dapat hidayah intibahah tu, kemanisan nak berhijrah tu dah ada. Tapi kalau kita tak istiqamah, kalau kita tak ada kawan-kawan yang baik, cikgu-cikgu, guru-guru, ustaz yang membimbing kita ke jalan yang betul, kita boleh cepat down balik tau. Ada banyak contoh kan, orang yang nak berhijrah, yang lepas tu diorang jadi balik macam dulu ataupun lagi teruk daripada dulu. Dan ada juga macam kita punya saudara baru yang masuk Islam, kemudian tak ada orang yang nak guide. Mungkin kita semua kat sini tengok sebelah mata je, tak nak guide, tak nak bagi sokongan kepada mereka untuk berhijrah, dan akhirnya mereka kembali jadi kafir semula. Diana sendiri selepas hijrah ni, dari segi cabaran, dugaan, kalau dulu banyak job, banyak tawaran berlakon, kawan-kawan, macam mana tu? Dari segi job, alhamdulillah, masa saya first day lah, hari pertama saya nak berhijrah tu, saya jumpa David Teo. David Teo tanya saya lah, you kalau pakai tudung ni kenapa? You ada boyfriend ke? Cakap macam tu kat saya. Oh, dia cakap begitu Cakap lah, saya dapat ustaz jadi boyfriend, dia suruh pakai tudung. Okay, tapi lepas tu saya cakap, ustaz ni saja tau, call bini kan? Lepas tu saya cakap tak, saya cerita kat dia dalam keadaan saya, yelah masa tu sangat manis lagi rasa nak berhijrah tu kan, nangis-nangis lagi lah. Saya cerita kat dia tentang agama Islam yang sangat suci, indah ini, dan beliau faham, alhamdulillah. Tapi dia cakap, okay, you boleh pakai tudung, tapi you tahu kalau you pakai tudung memang job dah kurang dah. Tapi masa tu saya ada satu kekuatan bahawa saya percaya yang rezeki itu ialah hak Allah. Jadi kalau saya tak pakai tudung, dan walaupun job banyak pun, tapi benda tu hanya memudaratkan saya menzalimi diri saya sendiri. So kalau saya hanya ada job sikit-sikit ke, tapi masih menjaga maruah diri saya, alhamdulillah lah, benda tu lebih diberkati. Dan apabila saya berjumpa dengan David Teo sekarang, seorang Cina, tapi
dia nampak, dia cakap, Diana, you nampak tenang sekarang dan you orang paling kaya. Sebab dia kata orang yang ada 5 juta, 6 juta dalam bank pun tak semestinya dia orang rasa tenang. Macam mana yang kita semua rasa sekarang. Alhamdulillah. Satisfaction, ketenangan. Sebab kita tahu Allah sentiasa bersama dengan kita, dan apa-apa dugaan, memang kalau dah pakai tudung pun dugaan ada juga kan. Tapi walaupun dugaan itu datang, kita tengok dengan cara yang berbeza. Kalau sebelum ni saya ada masalah, saya call kawan, macam yang masa hari tu yang saya takut apa-apa, saya call kawan. Tapi sekarang saya tahu kita dengan Allah direct, tak payah tempat kita terus, mengadu, tempat kita minta kekuatan, minta pertolongan. Betul. Saya subhanallah, malam ni cukup hebat cabaran saya, sebab untuk kendalikan forum ni dalam masa 45 minit saja. Tokoh-tokoh yang ada kat depan ni hebat-hebat, dan banyak pengajaran, banyak pengalaman yang nak dikongsi. Jadi kadang-kadang saya terpaksa menyampuk gitulah. Tidak mengapa. Tidak mengapa pun. Untuk seterusnya, Abby yang mungkin lebih awal sikit pada Diana kan, mula terlibat dalam program-program, forum, dakwah dan sebagainya. Untuk malam ni, dalam masa 5 minit, kalau boleh Abby share satu pengalaman. Abby ada banyak pengalaman yang inspire, yang boleh memberi inspirasi kepada kita semua untuk rasa manisnya dakwah, manisnya berprogram agama. Mungkin Abby ada pergi ke tempat-tempat, ada makcik-makcik yang menangis, makcik peluk ke, pakcik peluk ke, pakcik saya cerita lah. Maksudnya pengalaman yang kita dengar malam ni, yang dengar malam ni pun akan rasa aku pun nak semangat, aku pun nak dakwah juga. Silakan. Okey, pengalaman antara terlalu banyak, yang makcik nangis tu banyak sangat, jadi tak nak cerita pasal makcik. Ya, pakcik nangis pun boleh. Saya sangat-sangat rasa bersyukur untuk kesekian kalinya bila saya berhijrah. Allah aturkan jalan saya bertemu dengan orang baik-baik, dan saya dapat orang kata dengan izinnya saya dapat bertemu dengan Tok Guru dalam masa yang singkat. Tok Guru Nik Aziz. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ikutkan dulu saya dengar nama Nik Aziz Nikmat sekian lama, tapi dulu dengar sambil lalu je, sebab saya nampak macam maaf cakap lah kalau takut ada yang sensitif, PAS dengan UMNO tu macam asyik gaduh je. Dulu saya memang tak nampak langsung apa yang PAS perjuangkan, tapi saya bersama dengan UMNO sebab kerajaan. Saya tak masuk pun UMNO, saya tak pernah mengundi pun. Jujur Ustaz, kita tak dididik supaya ambil tahu tanggungjawab kita sebagai umat Muhammad, sebagai rakyat Malaysia, untuk memilih pemimpin dari golongan kita sendiri. Kita tak dididik. Nampak dia kata agama lain, politik lain, tapi kita ikut atas dasar kita dipanggil masa tu kerjalah mesra bersama rakyat, disuruh menyanyi, disuruh bersukan macam tu. Tapi bila saya dah berhijrah, saya dapat jumpa dengan Tok Guru. Allahu Akbar. Saya duduk depan Tok Guru, saya tak boleh cakap. Saya ni cembeng sikit. So bila saya nangis, saya tak boleh cakap. Saya rasa bersalah sangat. Saya rasa bersalah sangat sebab dulu saya tak ambil tahu langsung apa yang Tok Guru perjuangkan. Semua orang pun kena tahu sebenarnya. Hanya PAS satu-satunya parti dalam Malaysia yang memperjuangkan agama Allah. Tapi benda tu dulu, Allahu Akbar, dulu saya nampak PAS ni sesat sebab saya terpengaruh dengan media. Saya tak ambil tahu langsung apa yang melibatkan ulama ke apa. Saya nampak apa yang saya buat tu dah betul dah sebagai umat Islam. Tapi bila saya faham, saya jumpa dengan Tok Guru, daripada saya tak nak masuk PAS sebab mula-mula pun saya tak nak berada dalam majlis PAS sebab saya tahu artis tahu kalau bersama dengan pembangkang dah tak boleh dapat masuk TV. Jadi mula-mula saya tak nak. Tapi bila saya berjumpa dengan Tok Guru, saya berdepan dengan dia, saya rasa berdosa sangat diri saya sebagai umat Islam yang langsung tak menyumbang apa-apa pada agama saya sendiri. Jadi saya tekad kalau orang lain mungkin Allah kurniakan sesuatu yang orang kata kelebihan masing-masing kan. Allah kurniakan sesuatu pada manusia dengan kadar yang berbeza-beza. Tapi macam saya, antara yang saya nampak untuk diri saya sangat jujur orang ni. Sangat jujur, yang mana pada saya mungkin orang lain nampak beranilah. Jadi saya rasa tak salah untuk saya gunakan sikap berani saya tu untuk sama-sama memperjuangkan agama Allah ni bersama jemaah yang sayangkan agama ni lah. Sebab semua orang pun kena tahu
jihad ke jalan Allah tu adalah orang kata satu benda yang paling terbaik sekali untuk siapa yang mengaku beragama Islam. Jadi Allahu Akbar. Jadi ambillah kesempatan tu kalau ada peluang untuk menjadi pejuang Islam. Kita bersamalah dalam jemaah untuk sama-sama menangkan Islam dalam Malaysia ni, insya-Allah. Wallahu alam. Sebenarnya saya ada tulis sikit dekat Facebook saya, malam ni akan handle forum sama Diana Amir dan Ibi Abadi. Saya tanya kawan-kawan yang kat Facebook ni, apa lagi soalan-soalan yang sesuai untuk ditanya pada malam ni. Memang terlalu banyak soalan. Banyak sangat soalan ni yang tak lepas sensor Finas pun ada. Jadi saya tak baca lah. Kan? Yang tanya nombor telefon pun ada semua minta. Nah, jadi takkan nak tanya nombor telefon dalam forum. Antaranya yang masyarakat ataupun peminat-peminat Abby, Diana, macam Diana sendiri kan yang baru lagi, kawan-kawan Diana yang dalam dunia artis sendiri, kawan-kawan yang selama ni pernah berlakon sekali, macam mana respon diorang dan macam mana Diana ni handle keadaan tersebut? Okay, auzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bila kita berhijrah ni, rasanya saya ada ramai kawan baru sebenarnya. Sebab saya dari dulu memang tak ada kawan baik. Saya dekat universiti ada banyak sangat pengalaman kawan baik yang membuatkan saya dah tak nak ada kawan baik. Sebab ramai yang menikam belakang saya. Itu kisah sedih lah sikit. Okay, tapi apabila saya berhijrah ini, sebenarnya ramai jumpa kawan-kawan yang lebih menyayangi Islam. Tapi ramai juga kawan-kawan artis yang sudah pun berhijrah yang saya dapat kawan baru lagi. Dan ramai kawan artis yang belum berhijrah tapi mereka tahu fitrah kita manusia ada Allah SWT. Dan sebenarnya mereka sukakan kebaikan dan mereka ingin kembali ke jalan Allah, cuma mereka risau. Kalau diorang berhijrah ni macam mana job ada yang baru berlakon, kalau dah pakai tudung, diorang tanya saya, kalau saya pakai tudung nanti dah tak ada job dah, macam mana macam tu kan. Tapi itulah saya selalu cerita kepada mereka bahawa rezeki itu hak Allah. Dan saya pun kalau nak dikatakan, kalau kita berhijrah ni, selalu orang kata kita jangan cenderung kepada orang yang zalim, orang-orang yang tak sayangkan Allah, itu kita kena tinggalkan. Tapi saya rasa macam yang ada dalam surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kenapa nun, kenapa kami di situ? Kenapa kepada Engkau ya Allah kami sembah, hanya kepada Engkau ya Allah kami meminta pertolongan? Kenapa kami? Kenapa bukan aku? Dan dalam ayat itu sendiri mengatakan kepentingan kita untuk bersama-sama menuju jalan Allah, bukan berseorangan. Dan sebab itulah saya tak pernah putus asa. Macam pada malam ini pun saya mengajak kawan-kawan untuk datang. Tapi siapa yang datang Alhamdulillah. Siapa yang tak datang tu mungkin hidayah itu belum sampai. Tapi kecintaan terhadap seorang sahabat itu memang ada. Sebab kita sayang kita punya keluarga pun. Keluarga kita pun kita nak ajak sama-sama masuk dalam syurga, bukan kita nak sorang-sorang kan. Jadi sebenarnya lah Ustaz, yang kutuk, yang perli tu ada tak yang macam tu? Tak ada. Tak ada Sebenarnya artis ni baik juga tu. Alhamdulillah. dia orang jiwa saya dalam 2 minggu lepas yang program Ustaz Azhar dengan Syekh Ali Sabuni dekat Shah Alam itu, selepas tu kebetulan berkesempatan pergi minum sekali dengan Ustaz Azhar. Masa tu yang Pierre Andre dan Datuk Izlan Yusof ada sekali. Jadi Ustaz Azhar sembang panjang dengan Pierre Andre, Datuk Izlan. Saya duduk kat sebelah tu pasang-pasang telinga dengar nasihat Ustaz Azhar pada diorang ni. Antara perkara yang Ustaz Azhar nasihat kepada sahabat-sahabat artis yang baru nak berubah, Ustaz Azhar kata teruskan hubungan. Persahabatan itu terus bersahabat macam biasa. Jangan kita, ialah maknanya kita perendahkan dia, jangan kita rasa baik. Dan kalau boleh teruskan dakwah pada mereka. Ajak mereka secara halus, sikit-sikit lah, sikit-sikit. Sebab kita semua pun sama ada artis, orang biasa, ustaz sendiri pun, kita semua sebenarnya dalam proses. Kita dalam proses untuk mencari kebaikan. Ada orang apa? Kenapa? Oh, Alza putih tak keluar lagi, tak alih lagi. Keluar di skrin Sekali lagi, kereta Alza putih. Tak ada dah. WWE 5275. Tolong pindahkan kereta anda seketika. Seketika pula, dah lari lah, jangan duduk situ. Kat mana dah saya pun tak teringat dah tadi.
memang kita sekarang ni memang kita semua dalam perjalanan. Kita semua dalam proses untuk membaiki diri. Bab parking kereta pun kena baiki diri sebenarnya. Bab parking kereta, jangan fikir untuk senangkan diri kita saja, menyusahkan orang. Ramai orang marah, kan? Ramai orang marah, orang maki hamun kita. Dan dalam kehidupan ini sebenarnya kita tak lari daripada melakukan dosa. Siapa tak buat dosa lagi hari ni? Tadi on the way datang tadi nak bayar tol pun dah kenyik lagi. Mana banyaklah, ustaz ke tak ustaz ke, haji ke tak hajah ke, kita dalam proses sebenarnya. Dan yakinlah, saya sangat tertarik apa yang Ibi sebut, Diana sebut tadi, bahawa pintu keampunan, pintu taubat Allah Ta'ala buka seluas-luasnya. Sebab itulah kita perlu mencari titik tersebut. Saya teringat suatu peristiwa yang berlaku pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Disebut oleh Al-Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya At-Tawwabin. Sahabat-sahabat semua cantik buku ni, carilah buku At-Tawwabin, kisah-kisah orang yang bertaubat. Tapi ini untuk generasi-generasi dululah, kisah orang bertaubat. Antara satu kisah yang sangat menarik diselitkan oleh Ibnu Qudamah dalam kitab tersebut, pada zaman Nabi Musa alaihissalam ada berlaku kemarau panjang. Zaman Nabi Musa kemarau, hujan tak turun, binatang pun jadi kurus, tak ada susu, tumbuhan, sayur-sayuran jadi kering. Ada lagi ke kereta tak boleh lagi? Okey. Kat mana dah cerita tadi tumbuh-tumbuhan jadi kering. Nabi Musa ni tanda tak tidur ni, sebab tu ingat. Jadi bila kemarau teruk, Bani Israel datang jumpa Nabi Musa. Wahai Musa, kamu Nabi, doalah pada Allah supaya Allah turunkan hujan, kita kemarau teruk ni. Lalu Nabi Musa pun berdoa, ya Allah, dah lama kami dalam keadaan kekeringan, kering kontan ni, ya Allah, turunkanlah hujan supaya selesai masalah kami. Lalu ketika itu Allah Ta'ala berfirman, wahai Musa, kamu hendaklah mengumpulkan seluruh Bani Israel di suatu padang yang luas. Kamu berdoa beramai-ramai, baru aku akan perkenankan doa kamu, aku akan turunkan hujan. Lalu Nabi Musa menghimpunkan dalam riwayat sebut 70,000 Bani Israel berkumpul di padang yang luas, berdoa beramai-ramai supaya Allah turunkan hujan. Doa punya doa, tak turun hujan. Nabi Musa berkata, ya Allah, aku dah buat dah, kenapa hujan belum turun? Allah Ta'ala berfirman, wahai Musa, sesungguhnya di kalangan 70,000 orang itu ada seorang lelaki yang telah 40 tahun melakukan maksiat kepada Allah. Dia ada di khalayak ramai itu. Kerana dia seoranglah aku tak perkenankan doa kamu semua, ya Allah. Allah Ta'ala kata, wahai Musa, panggil lelaki tersebut, suruh dia keluar dari khalayak, aku akan perkenankan doa. Lalu Nabi Musa bangun di hadapan ramai. Nabi Musa kata, wahai Bani Israel, di kalangan kita ini ada seorang lelaki yang dah 40 tahun bergelumang dengan dosa, buat maksiat. Wahai lelaki, keluarlah kamu dari sini. Kamulah punca Allah tak perkenankan doa kita semua. Subhanallah. Memang di khalayak itu ada lelaki tersebut. Dia tengok kiri, dia tengok kanan, tak ada orang mengaku. Dia kata, aku dah ni. Dia tengok, Nabi Musa keluar. Nabi Musa kata, keluarlah. Dia pun tengok kiri kanan, tak ada orang mengaku. Lalu lelaki tadi merundukkan mukanya ke bumi. Dia tutup kepala dia dengan baju. Dia kata, ya Allah, selama ni aku buat maksiat, kau tak dedahkan aku, orang tak tahu, ya Allah. Selama ni aku buat dosa, kau sembunyikan aku. Janganlah dedahkan aku di khalayak ramai hari ni, ya Allah. Selama ni aku buat maksiat, kau sembunyikan siapa aku. Hari ni, ya Allah, tolonglah aku malu. Aku bertaubat sungguh-sungguh kali ini, ya Allah. Tolonglah terima, janganlah malukan aku. Aku nak tinggalkan dosa 40 tahunku. Tak habis lagi pemuda ini menunduk.
hujan turun dengan lebatnya. Allahu Akbar. Nabi Musa kata, ya Allah, ahli maksiat tu tak keluar lagi, kenapa hujan dah turun? Nabi Musa tanya. Lalu Allah berfirman, wahai Musa, kerana lelaki maksiat itulah, kerana dialah aku tak perkenankan doa. Sekarang aku turunkan hujan kerana taubat dan istighfar dialah, ya Allah. Lalu Nabi Musa kata, ya Allah, tolong tunjukkan aku mana lelaki tersebut. Aku nak kenal orang yang kau dah terima taubatnya. Allah Ta'ala berfirman, wahai Musa, ketika dia buat maksiat, aku tak dedahkan siapa dia. Sekarang dia dah bertaubat, takkan aku nak dedahkan lagi siapa dia. Inilah rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pintu taubat terbuka luas, kita je yang nak ketuk ataupun tidak. Jadi untuk penghujung, sebagai penghujung pembincangan, saya lupa saya moderator, tapi kena isi juga sebagai penghujung pembincangan, sebab kita malam ni ada slot banyak lagi. Lepas isyak nanti ada Ustaz Azhar, ada Datuk Malik Noor, ada ramai lagi. Sebagai penghujung, kita nak minta kedua-dua panel kita sedikit seorang lah memberi nasihat secara umum. Terserahlah nak nasihat kepada siapa. Satu perkongsian yang insya-Allah ramai di hadapan kita ni peminat Abi Abadi, peminat Diana Amir yang menunggu untuk nasihat, dan insya-Allah akan pegang bawa balik nanti. Betul tak? Siapa peminat Abi dan Diana kat sini? Angkat tangan. Oh, malu nak angkat tangan. Okey, tak apa, saya yakin. Sebab itulah ramai-ramai ada bersama yang sama-sama mendoakan. Doakan kita semua supaya terus istiqamah. Azan dah? Okey, azan. Kita berhenti seketika, kita dengar azan, dan insya-Allah selepas azan kita bagi masa 2 minit seorang untuk buat kesimpulan dan nasihat terakhir. Dalam sepotong hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut, barang siapa yang mendengar azan lalu menjawab azan satu persatu, kemudian diakhiri dengan doa Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah sehingga hujung, halat lahu syafaati, halallah baginya syafaatku. Antara amalan yang insya-Allah dijanjikan oleh Rasulullah untuk mendapat syafaat baginda di hari akhirat nanti, istiqamahlah kita dengar azan, jawab azan, dan diakhiri dengan doa tersebut. Jadi untuk menutup pembincangan kita, saya bagi masa untuk Abi untuk bagi nasihat terakhir dalam masa 2 hingga 3 minit insya-Allah. Okey, saya minta 5 minit. Saya tak mampu saya tak mampu nak nasihatkan. Moderator dengan berbaik hati bagi 5 minit. Saya tak mampu nak nasihatkan orang lain sebab saya pun masih dalam perjalanan untuk memperbaiki diri saya. Tapi saya nak jelaskan keadaan yang mana semua pun kena tahu kita berada di akhir zaman. Jadi memang syaitan kerja dia nak menyesatkan manusia, dan Yahudi nak merosakkan umat Islam. Jadi semua orang pun kena tahu perancangan Yahudi nak merosakkan umat Islam dengan cara memisahkan umat Islam dari Al-Quran. Jadi benda tu apa yang dirancangkan oleh Yahudi itu diiyakan oleh kerajaan kita sekarang ni, yang mana mereka memisahkan ya? Takbir. Okey. Ingat marah tadi. Betul, maknanya saya nampak keadaan tu bila kita tak dididik untuk mendekatkan diri pada Islam, banyak sangat yang lara. Macam saya akui kelemahan saya dulu, saya mungkin lama sikit berada dalam industri hiburan berbanding Diana, dan saya ramai kawan penyanyi, lebih sikitlah dosa dia. Mana penyanyi lagi, mana berlakon lagi. Jadi bila dalam keadaan saya berada di sini, saya punya sayang sangat dekat kawan-kawan saya memang saya tahu menjadi tanggungjawab kita untuk sama mengingatkan dan berpesan-pesan pada sahabat-sahabat lain yang masih tak nampak kebenaran. Jadi saya memang orang kata tak tahulah, saya ikut apa yang tergerak dekat hati dengan cara yang insya-Allah saya rasa ada juga kesedaran daripada artis-artis yang mana walaupun orang nampak saya difitnah dengan macam-macam, sebab saya difitnah sebab saya hentam UMNO.
Bukan sebab saya hentam kawan-kawan, tapi bila kawan-kawan tu pula pasangan dia UMNO, dia hentam jugalah. Saya nampak keadaan tu bila suami dia UMNO. Ramai kan artis suami UMNO, kaya. Jadi kena cari suami yang tak UMNO lah, kalau gitulah kesimpulannya. Bukan. Jadi secara kesimpulannya, kesimpulannya yang mana saya nak kongsikan kat sini, maknanya fitnah memang dah jadi makanan di akhir zaman ni. Janganlah nampak kalau saya difitnah tu macam saya ni berada dalam benda yang sangat tak betul. Tapi sehabis baik saya cuba dalam keadaan yang nak sedarkan kawan-kawan saya dalam masa yang singkat tu, saya baling peluru tabur. Saya tak mampu macam mana nak pergi dekat seorang-seorang sebab saya sayang sangat dekat semua, Ustaz. Saya ni jenis penyayang orangnya, Ustaz. Alhamdulillah. Ustaz penyayang tak? Samalah kita. Saya pun penyayang juga. Jadi saya nak selamatkan kawan-kawan saya dalam keadaan yang lara. Bila saya tahu akhir zaman, antara benda yang paling melekakan hiburan dengan antara yang tak cium bau syurga disebut tu, bila ustaz-ustaz cakap dekat saya, kawan-kawan saya tu antara yang tak cium bau syurga. Ada ustaz cakap kat saya suruh pergi tegur kawan-kawan yang dekat dengan saya, saya tak nak sebut lah, bila berpakaian tapi terlanjang, semua ada tak menutup aurat lah tu. Saya jadi macam, ya Allah, macam mana aku nak sedarkan ramai sangat kawan aku dalam industri hiburan. Tapi dengan cara saya selalu update, bagi tahu kami yang terbaik lah, bukan secara direct tapi secara umum gitu. Kami bekerja memang tanpa syariat Islam. Memang tak ada langsung diingatkan tentang dosa, pahala, halal haram. Tak tahu David Teo ada ingatkan? Ada. Baik David Teo. DAP sangat. Jadi itulah yang saya nak kongsikan. Saya mengharapkan kefahaman dari semua. Saya minta maaf kalau ada yang tak rasa selesa dengan cara saya, tapi saya nak cuba selamatkan ramai, bukan seorang dua. Biasalah, kita manusia, nobody's perfect. Masing-masing ada kekurangan, ada kelebihan. Kita cuba share yang terbaik lah. Jadi saya beri kepada Diana, moderator seorang yang adil, yang mampu berlaku adil dan adil dalam program kita. Jadi saya bagi 5 minit juga untuk Diana bagi nasihat. Okey, 5 minit je lah. Dan yang pertama 5 minit, yang kedua 5 minit. Silakan. Okey, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya teringatlah masa saya pergi umrah hari tu, saya pergi dalam keadaan tak berapa nak cukup ilmu lagi, tapi saya nak pergi sebab ramai orang pergi umrah balik lagi elok. Jadi sebab tu saya rasa nak pergi sangat. Tapi masa saya pergi sana, masa saya pergi umrah, saya tak boleh lagi melakukan ibadat. Saya tak boleh. Kawan saya semua dah pergi masuk Raudah, dah pergi Masjid Nabawi, dah solat, tapi saya cuma dengar azan dekat TV je. So saya tak boleh buat apa-apa, saya sedih. Dan bila diorang balik daripada melakukan ibadat itu, masa makan sama-sama, diorang berceritalah setiap seorang apa pengalaman diorang di sana, apa pengalaman mereka melakukan ibadat, dan mereka sangat happy, mereka sangat, tak tahulah, diorang cerita, iyalah Raudah tu antara taman-taman yang akan dinaikkan ke syurga kan. Jadi saya nak sangatlah pergi. Dan bila sampai giliran saya dah lama tahan sebab sebenarnya. So saya macam, ya Allah, boleh tak korang semua tolong doakan saya. Saya pun nak juga pergi Raudah, saya pun nak juga masuk Masjid Nabawi. Saya duduk dekat hotel, nampak je, tapi tak boleh nak masuk. Saya nak sangat, saya minta diorang doakan. Dan Alhamdulillah, pada petang itu saya dapat pergi. Tapi masa pergi tu saya fikir macam, Allah, adakah kau tak menerima aku, tak menerima kehadiran aku kat sini? Setiap kali saya sujud, saya selalu fikir, adakah Allah terima saya? Saya selalu fikir, adakah doa saya ini Allah terima? Saya ni macam mana? Kawan-kawan saya semua yang lain nampak baik dan sebagainya. Jadi adakah saya yang tak berapa nak baik ini dapat masuk syurga juga macam mereka? So saya ada rasa ragu-ragu tau. Saya tak confident. Tapi ada pada satu malam tu pergi, ada majlis Isra Mi'raj, dan di majlis itu ada persembahan nasyid, dan di persembahan nasyid tu ada satu bait yang mengatakan Allah sentiasa bersama dengan kamu, dan apa sahaja yang kita lakukan, setiap zarah itu Allah nampak. Dan masa itulah baru saya rasa Alhamdulillah. Masa itulah baru saya rasa macam
saya dapat rasa kemanisan melakukan ibadat itu, sebab barulah saya kurang rasa ragu-ragu terhadap kekuasaan Allah. Barulah saya rasa macam Allah sentiasa bersama dengan saya dalam apa sahaja yang saya lakukan, dan walaupun saya tak tunjukkan ataupun katakan kepada orang ramai, tapi insya-Allah Allah tahu apa yang terniat di hati saya, dan redha Allah itu sebenarnya yang saya perlukan, bukan redha manusia. Jadi kepada kawan-kawan saya yang belum berhijrah itu, marilah kita bersama-sama melakukan taubat, kerana yelah, macam nak dikatakan tentang cerita seorang lelaki yang telah membunuh 99 orang, dan apabila dia berjumpa dengan seorang Abi, seorang ahli ibadah yang mengatakan bahawa tak, awak takkan masuk syurga sebab kau dah bunuh 99 orang, kau ingat kau boleh masuk syurga? Dah dibunuh lagi seorang tu, dah 100 orang dibunuh. Lepas tu baru dia jumpa dengan alim ulama, barulah alim ulama tu mengatakan kalau kau bertaubat, kau memang akan dipadamkan segala dosanya. Jadi pengajaran dia di sini, apa sahaja yang dosa yang kita pernah lakukan, bertaubatlah kerana Allah itu Maha Pengampun dan Maha Pemaaf. Apa awak tengok, nak tengok juga? Okay. Jadi kita sama-samalah melebarkan dakwah kita, walaupun bukan selebriti, walaupun bukan ustaz, tapi rasalah kasih sayang sesama saudara untuk sama-sama masuk syurga insya-Allah. Wallahu alam. Terima kasih kepada Diana. Abi nak bagi tahu apa tadi? Setengah minit je. Saya nak minta maaf kalau ada apa saja yang keluar pada mulut saya mungkin menyakitkan hati siapa-siapa. Segala kelemahan tu dari saya, dan segala kebaikan tu semua dari Allah. Takutkan Allah, takutkan harimau kita lari, takutkan Allah kita dekatkan diri. Wallahu a'lam. Takut Allah Akbar. Takutkan harimau kita lari, takutkan Allah. Allah ni dia ada takut al-khaufu war-raja'. Kita takut Allah bukan takut macam takut harimau. Kita takut dengan kemurkaan Allah, tetapi kita nak dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sampai di penghujung pembincangan kita. Abi ada buku, kalau nak tahu banyak lagi, ada satu buku tentang Abi ni, Ajaibnya Hidayah, karangan Ustaz Ridwan Abu Bakar. Boleh dapatkan. Ada ke malam ni? Dah sold out. Nanti akan ada cetakan seterusnya, boleh dapatkan. Jadi saya rasa sampai di penghujung pembincangan kita, saya minta maaf lah sebarang kekurangan mengendalikan slot sebelum isyak ni. Moga-moga ada manfaatnya insya-Allah. Kita berakhir di sini dahulu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kaya sungguh negeri Selangor, pemimpin hebat berwibawa.
Sekian wabillahi taufiq ya. Sekianlah saja wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wabarakatuh. Sekali lagi hebat. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulin amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala habibina wa syafi'ina rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tuan-tuan, puan-puan sidang hadirin yang saya kasihi sekalian, marilah kita sama-sama mulakan majlis kita yang cukup bermakna ini dengan membaca bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan yang mati Allah sekalian, rasanya belum terlambat lagi untuk saya mengucapkan selamat datang ahlan wa sahlan ke majlis sambutan Ambang 2013. Dan majlis ini telah dianjurkan oleh James dengan kerjasama Kerajaan Negeri Selangor. Tepukan tangan kepada Kerajaan Negeri Selangor. Tepukan tangan untuk penganjur kita, James. Dan tepukan tangan untuk anda semua yang hadir pada malam ini. Anda insya-Allah akan bersama-sama dengan saya, Ustaz Halim Hafiz. Macam Ustaz tak? Okeylah. Tepuk tangan untuk saya pula. Kuat juga. Tuan-tuan dan puan-puan yang mati Allah sekalian, insya-Allah pada malam ini kita akan sama-sama berhibur sambil menambahkan ilmu pengetahuan kita. InsyaAllah tuan-tuan puan-puan tidak akan sia-sia pada malam ini. InsyaAllah ilmu yang kita dapat insyaAllah akan dapat kita laksanakan untuk kehidupan kita. Kalau biasanya pada malam sambutan tahun baru kita akan melakukan perkara-perkara yang tidak berfaedah, mungkin melakukan maksiat. 9 bulan lepas tahun baru akan lahirlah generasi-generasi yang tidak berbapa dan sebagainya. Tapi hari ini marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita dapat berkumpul dan mudah-mudahan ilmu dan juga hiburan yang kita sama-sama saksikan dan kita sama-sama nikmati pada malam ini dapat kita gunakan sebaik-baiknya untuk diri kita. Tepuk tangan sekali lagi tuan-tuan. Tuan-tuan dan puan-puan, pada malam ini kita akan bersama dengan para cendekiawan dan juga para ulama. Antaranya ialah Ustaz Hasan Bollywood, okay, juga Ustaz Nazmi Karim, dan juga kita akan didatangkan oleh seorang ulama yang cukup hebat yang diterbangkan jauh dari Syria, dan beliau merupakan Fadilatul Syekh Muhammad Ali As-Sabuni. Dan juga kita akan bersama dengan pendakwah nombor 1 Malaysia. Siapa dia? Kita akan bersama Ustaz Azhar Idrus. Ada nak takbir? Takbir! Takbir! Tuan-tuan dan puan yang mati Allah sekalian, selepas itu dan dalam masa yang sama kita bukan sahaja bersama dengan para ulama, kita juga bersama dengan para selebriti yang tidak asing lagi di dalam tanah air kita. Okay, beliau itu merupakan antara yang akan bersama dengan kita ialah Diana Amir, Ali Ekspedisi, MP Spring, Dikir Irama Warisan, Wanzak Haikal, Hero Malaya, Pierre Andre, Kamal Adli, Nasha Ezira, Dato' Malik Noor dan ramai lagi insya-Allah. Ya, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian. Majlis akan diteruskan dengan mempersilakan. Saya akan bersama-sama dengan seorang otai rock yang tidak asing lagi di negara kita. Anda nak tahu siapa itu orang tu? Okey, marilah sama-sama kita memberikan tepukan tangan kepada Brother Ali Ekspedisi. Sekali lagi tepukan tangan untuk Ali Ekspedisi.
Apa khabar bang? Dengar. Mic 1. Ni ada. Mic 3. Alright. Apa khabar bang? Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Okey bang, saya nak tanya Ustaz Halim. Ya. Saya baru kenal Ustaz malam ni. Sebenarnya saya dah kenal lama dah dalam WhatsApp. Ya betul. Tapi cuma tak tahu orang yang mana satu. Rupanya ini dia. Allah Akbar. Itulah. Kecilnya dunia. Yalah, itulah. Ya Ustaz, soalan ni Ustaz. Okey, ni nak Ada tanya soalan lah. tak? Ada nak tanya sikit perkembangan sekarang ni. Mungkin peminat-peminat nak dengar, nak tahu. Dalam kalau ikut segi tubuh badan nampak memang kembang. Okey, maintain eh. Maintain eh. Boleh lah. Tapi bila dalam kamera dia nampak kembang sikit lah. Okey, kalau ikut perkembangan untuk 2013 kami akan saya akan akan mengeluarkan album berbentuk ketuhanan. Ketuhanan eh. Dalam Berapa banyak tu perancangan. bang? Ada. Kalau boleh. Dalam lebih kurang dalam sekarang ni dah ada 2 lagu, mungkin insya-Allah dalam 5-6 lagu lah insya-Allah. Oh bang, nampaknya kita ada signal. Sudah sampai. Ketibaan Yang Berhormat Dr. Ahmad Yunus Hairi, Ahli Exco Kerajaan Negeri Selangor bersama dengan konvoi motosikalnya. Ada sikit pengumuman ya. Padang A dah penuh, minta penuhkan padang B. Padang A di mana? Padang B di mana? Padang A yang ada tulis A lah. Sini lah. Ha. Padang B, Sebab saya pun tak tahu. Kat mana ni padang A? Hello. Padang A yang ada tulis A, minta Saya rasa penuhkan ni lah padang A B. yang penuh ni, ini A yelah. lah. Yang B mungkin belah sana. Mungkinlah, bang. Belah sana. Sebab kita ada skrin di sana, skrin besar kan. Ya betul. Boleh lihat kat sana pun nampak juga insya-Allah. Okey. Okey, mari bang, kita sama-sama meraihkan kehadiran ketibaan konvoi yang disertai oleh Yang Berhormat Dr. Ahmad Yunus Hairi, Ahli Exco Kerajaan Negeri Johor bersama dengan geng-gengnya. Berikan tepuk tangan untuk mereka, silakan. Okey bang, Ya saya. saya nak tanya ni pasal ni tahun baru. Biasa tahun baru semua orang ada azam. Allah Mungkin abang boleh ceritakan azam abang. Mudah-mudahan bila abang cerita, azam abang tu akan dimakbulkan Allah, insya-Allah. InsyaAllah. Tapi saya tak pakai tahun. Oh, Azam saya tiap-tiap pagi. Saya bangun pagi, saya akan berazam. Saya akan jadi, azam saya nak lebih baik daripada semalam. Dan hari ini lebih baik daripada esok. Allah Azam Akbar. saya lah, So, insyaAllah. tiap-tiap hari akan berazam, Hari-hari. Kalau ikut tahun memang lain macam lah tu kan. Betul tak? Ya betul. Boleh? Betul. Ha? Ke ada pakai tahun kita punya azam? Ha? Ke hari-hari nak azam? Ikut suka lah masing-masing. Okey bang, untuk tidak melengahkan masa insya-Allah kita akan bersama-sama dengan Abang Ali Ekspedisi. Dengan ini saya mempersilakan. Tepuk tangan untuk beliau. Saya okey, terima kasih. Terima kasih Ustaz Halim. Saya akan diiringi oleh kumpulan DK Barat daripada saya tak berapa ni ingat. Buat sikit. Irama Warisan. Okey. Boleh ke? Ke tak percaya? Ha? Tak percaya saya jadi tukang karut? Nak cuba ke? Cuba test tengok. Boleh Ready? Amboloni tak supa mula. Boleh? Tak berani member nak tegak. Aku acak je. Lain macam. Jadi pelawak pula malam ni. Tapi saya akan nyanyi juga sebenarnya. Dia orang akan backup saya. Lagu ni lagu yang selalu saya nyanyi. Tapi muzik iringan saya malam ni diiringi oleh DK Barat. Tak percaya? Tak percaya? Kita cuba sebuah lagu yang dipopularkan jika saya bersama dengan Ekspedisi. Lagu berjudul Semangat Yang Hilang. Kita cuba Tidak engkau seorang
berjuang hingga titisan rempuh tak berharapan. Nanti aku di sana di ufuk pemikiran, lalu menghayatinya. Nampak tak percaya? Nampak semua cengang Ha? Sekali. Di dalam kubur manapun jasad aku ditanam, akulah juang. Kita laksanakan mata hati yang damai di sana, kejujuran. Sama-sama. Sembara impian, segunung harap dipulang. Usahlah diragukan keupayaan diri, hati yang membara mengikutkan kata apa. Jawabannya di sini, semangat kita hilang. Kita tahu kita cari pulang. Sembara impian, segunung harap dipulang. Sama-sama. Usahlah diragukan keupayaan sendiri, hati yang membara mengikutkan kata apa. Jawabannya di sini, semangat kita yang hilang. Malu bertanya kawan, sesat cari jalan pulang. Biar ia berkesan di lubuk hati terpendam. Semua sekali sama-sama boleh? Come on. 3, 4. La 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 la. 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 Sekali. Semua. La 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 la. La 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 la. Last. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Okey, kita okey. Terima kasih. Okey, lagu yang seterusnya. Lagu seterusnya. Boleh? Ha? Jangan. Time dulu, time. Untuk yang seterusnya saya Ustaz apa? Ustaz Halim. Ustaz Halim? Oh, bukan Ustaz Halim. Saya boleh mempersilakan Ustaz MP. Ustaz MP insya-Allah akan datang. Sahabat saya MP untuk backup saya. Oh, kau duduk. Okay, you. Okay. Okay, Mi. Rosak lagi abok dia. Sebuah lagu yang dipopularkan oleh Opik. Kita punya lagu tak siap lagi. Sibuk punya lagu orang. Tak kisahlah, janji message tu sampai